Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Kita berbaju merah hari ni ya. Okey. Hari ni hari kelas yang mungkin terakhir pada kita hari ini. Saya bertemu anda, okey. Okey. Subjek yang saya nak ajar hari ini pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dalam bab pendidikan kesihatan, unit kesihatan diri dan juga reproduktif. Okey? Okey. Lepas ni saya akan terangkan seperti biasa dan saya harap semua fokus dan peka dalam mendengar penerangan saya. Okey? Okey, kita teruskan lagi kita punya pengajaran hari ini dalam bab reproduktif dan juga kesihatan diri. Okey. Yang pertama, kita masuk kepada pengenalan dahulu. Istilah gender merujuk pandangan umum masyarakat berkenaan cara seseorang membawa diri, sama ada dari segi pertuturan, tingkah laku seseorang lelaki atau perempuan. Aspek ini meliputi identiti gender dan peranan gender. Kedua-dua aspek ini mampu membentuk satu stereotip gender dan diskriminasi mengikut norma keluarga, budaya dan masyarakat. Okey. Gender. Peranan gender maskulin untuk lelaki, feminin untuk wanita. Okey. Orientasi gender, pandangan diri terhadap ciri-ciri serta nilai diri tentang aspek fizikalnya. Okey, seterusnya identiti gender, perempuan dan juga lelaki. Okey. Ni ada satu dialog dekat ni. Okey, saya tak nak baca semua. Saya cuma pergi kepada poin-poin yang utama saja. Okey. Stereotip gender bermaksud pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat secara umum tentang ciri-ciri seseorang seperti jantina, ras dan juga atau budaya. Okey. Identiti gender merujuk tata cara yang memperlihatkan aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak serta tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Okey. Peranan gender yang meliputi aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak dan tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Kalau kita lihat sekarang, jurang perbezaan antara lelaki dan perempuan semakin mengecil. Tidak ada diskriminasi gender. Contohnya dalam aspek pekerjaan dan juga tanggungjawab. Okey. Okey, ni ada satu istilah, sama tapi tak serupa. Okey, kebanyakan individu mempelajari peranan gender, watak dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini melibatkan pembentukan peranan gender melalui proses pemerhatian dan peniruan, iaitu mengikuti apa-apa diwarisi dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Aspek-aspek yang dibentuk dan menjadi asas masyarakat terhadap peranan gender ialah penampilan. Okay, yang first kali penampilan, perwatakan serta tingkah laku seseorang. Selain itu, hak dan tanggungjawab mengikut jantina juga dititik beratkan. Okey, contoh pertama. Kerjaya, juruterbang, saintis dan jururawat. Okey. Kerjaya sebagai juruterbang atau saintis tidak terhad kepada lelaki sahaja. Begitu juga profesion perguruan dan kejururawatan tidak terhad kepada perempuan sahaja. Ni dari segi pekerjaan lah. Bila tengok jururawat lelaki, nurse ada lelaki juga ke? Kita macam pelik kan? Tak. Dia bukan terhad ia satu penetapan. Okey, juruterbang, lepas tu polis, askar semua mesti lelaki. Tak ada. Ada juga perempuan. So dia tak ada had jantina dalam satu pekerjaan. Okey, contoh dua pula, mengambil bahagian dalam pertandingan memasak. Okey, contoh, Acia meminati bidang masakan. Dia ingin mengambil bahagian dalam satu pertandingan memasak. Dia meminta bantuan kakaknya untuk mengisi borang penyertaan. Kakaknya mentertawakan Acia dan mengatakan bahawa seorang lelaki tiada tempat di dapur. Okey, Acia yang lelaki. Okey. Kadang ada setengah menteliti mengatakan yang masak ni, yang masak, mengemas, apa lagi?
macam-macam menyapu apa semua, untuk itu semua kerja perempuan. Ada juga mentaliti dan pandangan mengatakan begitu. Tapi tak sebenarnya. Lelaki, kalau kata lelaki pun ada yang pandai masak, ada juga pandai mengemas. Kadang-kadang ada setengah orang kata lelaki ni lagi pandai daripada perempuan dalam bidang masakan dan juga bidang mengemas semua ni. Dia bukan penetapan per satu jantina saja. Kena faham lah. Okey. Kesaksamaan gender. Okey. Budaya murni. Okey, ni perkara 8 Perlembagaan Malaysia. Ni undang-undang dalam Perlembagaan Malaysia lah. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Okey. Hak kesaksamaan ini amat penting bagi mengelak berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia, dan seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Kesaksamaan gender perlu ditekankan dan ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Hal ini merangkumi kesaksamaan dari aspek pendidikan, peluang pekerjaan dan perlindungan hak asasi. Hak kesaksamaan ini diiktiraf sebagai salah satu kebebasan asasi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey. OKU dia beri hak yang sama rata. Okey, nampak gambar tu. Majikan digesa ambil OKU sebagai pekerja. Sebab kadang-kadang OKU ni kadang ada yang tak bekerja, tapi mereka berkeinginan untuk bekerja cari duit. Okey. Kaum ibu mengandung dijaga. Diskriminasi wanita hamil. Kerja apa lagi? Equal where is matters. Okey. Tiada diskriminasi gender. Tak ada pemisahan gender. Juruterbang polis semua lelaki, perempuan tak ada. Cikgu semua perempuan je, lelaki tak ada. Tak. Bukan macam tu. Okey? Begitulah penerangan saya sebentar tadi dalam bab pendidikan kesihatan, unit kesihatan diri dan juga reproduktif. Okey? Macam biasa, kalau ada apa-apa tak faham, bolehlah mesej saya, tanya apa yang tak faham, apa yang kurang jelas, saya akan cuba terangkan. Okey? Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.